Okay, so kita ke bahagian hukum akal pula. Bahagian hukum akal ni, lama-lama faham lah. Mula-mula ni memang kadang-kadang kita bela lagi macam mana nak ngaji ni. Okay, saya pun tak nak pergi dalam sangat. Kita pergi ringkas-ringkas, bagi faham, kita ulang-ulang lama-lama sampai kita faham. Sebab tu mengaji ni kadang-kadang mengaji bab tauhid ni kadang-kadang sampai tua dah. Pada muda sampai ke tua, dah tua dah baru faham macam ni. Tu dia punya teruk tak teruk. Sebab tu kita nak mengaji ni kena jaga makan. Bila ada benda haram dalam tubuh badan kita, jadi susah nak mengaji. Boleh dengar orang ustaz duk ceramah, tok guru duk ceramah, tapi kita tu duk bengong situ lah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita mengaji. Jangan jadi orang yang keempat, ngaji pun tak ada, apa pun tak ada. Dengar orang mengaji lari. Kan? Atau malam macam ni, bagilah. Hantarlah video, hantarlah apa, link, suruh buka. Dia tahu dah kalau buka kan nanya aku. Kalau buka kan aku kena mengaji. Dia takut dia teraniaya dengan sebab kena mengaji. Jadi banyak orang cukup takut nanti buka-buka masa 9.30 nanti kena berzikir. Dia cukup takut buat berzikir tu. Kalau boleh dia tak nak berzikir, dia nak melolong melalak, boleh. Dia nak sembang, dia nak santai, nak tengok handphone dia, ada seronok macam tu. Ni manusia yang nombor 4. Kalau dia alim, dia ngajar. Ataupun dia pergi belajar. Ataupun dia pergi, kalau tak pandai belajar nak tulis, mendengar. Sekurang-kurangnya duduk dengar dulu mengaji. Paling tidak, mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Yang keempat ni dia cinta, boleh lagi. Yang keempat ni dia kasih kepada orang yang mengaji. Dia suka tengok mengaji, tapi dia tak mengaji. Dia suka. Dan dia tak petikai pun. Dia seronok tengok mengaji. Jangan jadi yang kelima, ngaji pun tak ada, apa pun tak ada. Dia jadi orang yang duduk dalam bisikan-bisikan syaitan laknatullah alaih. Begitu. Baik. So kita pergi kepada bahagian hukum akal. Tadi kita tentang di atas tadi, iaitu bahagian hukum akal juga. Yang ni hukum, kita nak sambung lagi. Adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagi. Dia ada 3 bahagian dia. 3 bahagian dia. Kerana apa? Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja. Akal ni dia nak bekerja. Akal ni bekerja, dia kerja apa? Kerja dia memikir. Dia kerja dia memikir je. Dia tak ada kerja yang memikir. Sekira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Ni cerita ilmu tauhid lah ni yang kita nak bincang ni pada ilmu tauhid. Nanti kita tajuk kita adalah iman. Macam mana kita nak mikirkan nanti? Sebab kita lepas ni kita akan habis tajuk ni nanti. InsyaAllah saya akan buat masuk pula dalam pengajian ilmu sifat 20 pula. Yang tu kau pening lagi. Jadi sebelum kita pening lebih teruk, kita faham dulu ni. Sebab kita nak senang fikir. Kita nak hukumkan nanti sifat bagi Allah wajib macam mana bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah macam mana, sifat harus bagi Allah. Semua kena kuat akal. Ketika kita masuk dalam pengajian ilmu tauhid ni nanti sifat-sifat bagi Allah ni, akal tu kena kuat sungguh. Kuat maksud saya tu, akal ni dia mampu nak olah, nak mikir itu. Sebab tu dia kena input ilmu kena banyak. Bila input maklumat ilmu tu banyak pada otak tu, so otak tu senang nak deliver kepada akal. Akal pula bila dia dapat maklumat tu banyak, dia olah tu senang. Pasal dia akan pandu kepada guideline dia, garis panduan dia adalah syarak. So dia akan refer, rujuk balik kepada syarak. Kat situ. So dalam pengajian katanya ilmu tauhid ni, so kita banyak pakai hukum akal. Kita nak bicara tentang sifat-sifat bagi Allah, kena pakai akal dulu. Sebelum kita masuk dalam ainul yaqin, kita akan pergi kepada haqqul yaqin. So nak masuk kepada peringkat yang tinggi tu, maklumat kena banyak. Kena cukup maklumat tu dulu. Faham jelas, baru akal tu senang nak bawa kita naik. Sebab akal ni tujuan dia, Allah jadikan kepada kita untuk membawa kita meningkat naik daripada satu makam kepada satu makam yang lebih tinggi sampai akhirnya kita dapat ma'rifah kita kepada Allah. Sebab tu awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah mengenal akan Allah SWT. Inilah benda dia, kan? Maknanya secara pengajiannya beginilah yang disusun oleh para ulama. Okey, baik. Kemudian apa dia? 3 perkara itu apa? Yang tiada sunyi daripada 3 perkara ni. Maknanya mesti ada 3 perkara ni. 3 perkara ni yang pertama, akal menghukumkan mesti ada. Akal menghukumkan mesti ada. Yang kedua, akal menghukumkan mesti tiada. Yang ketiga, akal menghukumkan boleh menerima ada ataupun tiada. Akal hukum ni. Ni boleh terima ni. Ni boleh terima ni. Ada atau tiada ni. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Baik. Yang ketiga-tiga ni, yang kata mesti ada ni apa? Iaitu wajib pada akal.
Wajib pada akal, yang diterima oleh akal. Yang diterima oleh akal. Akal boleh terima. Yang keduanya mustahil pada akal. Mana mustahil itu akal tak boleh terima. Contohnya, wajib. Apa tadi wajib? Maknanya ayah lebih tua lagi daripada anak. Ayah datang dulu, anak datang kemudian. Akal kata memang betul lah pun. Mana maunya anak dulu pada bapak, mestilah bapak dengan mak tu dulu. Kalau tidak, mana ada anaknya. Bapak dengan mak pula kena kahwin dulu, tidak tak dapat anak. Dia akal kata apa? Betul lah tu, memanglah macam tu. Kena kahwin dulu. Mana mau anak datang dulu pada bapak. Mustahil, mustahil. Kita pun biasa bercakap tu. Mustahil, tak maunya, tak mau. Ini mustahil ni. Kadang-kadang kita tak perasan, kita dah menggunakan perkataan mustahil tu. Maknanya kita menafikan, kita menolakkan. Akal tak terima ni, tak terima ni, karut semua ni. Mana mau rupa itu? Maknanya, nampak tak? Kita duk guna dah, tapi kita tak faham cara yang betul untuk menggunakan perkataan mustahil itu sendiri. Baik, kemudian harus, boleh diterima atau ditolak akal. Apa contoh kita katakan harus? Harus, mungkin seorang yang berkahwin tu harus, mungkin dia boleh beranak, mungkin dia tak boleh beranak. Contoh, akal kata itu benda biasa lah tu. Mungkin ada, kalau ada rezeki dia, anak tu lahir lah, boleh dapat anak. Kalau tak ada rezeki, duk gugur situ je sebab tak dapat lagi anak. Tu harus pada akal boleh terima. Sama ada boleh jadi atau tak boleh jadi. Ini pada akal. So ini benda-benda yang kita boleh perjelas, boleh bagi faham, boleh kita bincang sama-sama. Okey. So jadi saya rasa tak usah panjang-panjang. Selagi pening, malam esok kita sambung lagi kuliah.